إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengerusi serta barisan ahli jawatan Kuasa Surau, yang saya kasihi dan saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji-haji, Hajah-hajah, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya saya doakan ni hadirnya pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan ni hadirnya pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan ni hadirnya pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya turut doakan ni hadirnya pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan keizinan, masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini untuk kita meneruskan kehidupan kita, untuk teruskan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat lagi berkumpul dan dapat lagi bertemu. Semua ini adalah keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah ini tidak lain tidak bukan hanya dapat mengucapkan alhamdulillah. Maha suci Allah yang membenarkan kita. Bila mana kita keluarnya daripada rumah, kita membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah, aku berserah kepadamu ya Allah. Maka bila mana kita berserah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta dengan Allah supaya mana setiap perjalanan kehidupan kita ini dia dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Maka kita tengok kitab yang pertama dahulu pada malam ini. Kita tengok mukadimah pada malam ini tentang bab salat, iaitu kita akan berbincang pada malam ini, iaitu kita telah melihat di antaranya perkara iaitu memandang mata hendaklah melihat ke tempat sujud. Kita telah lihat pada kuliah yang lepas. Maka kita sambung lagi kuliah kita pada malam ini. Kitab yang pertama kita tentang bab salat, iaitu mana rukun pertama iaitu berdiri betul ataupun qiyam.
maka sebelum mana melafazkan niat, berdirilah dengan betul dan tegak. Sebelum mana kita nak angkat takbir, sebelum mana kita nak baca lafaz, maka pastikan kita berdiri betul. Berdiri betul dahulu. Walaupun kita ni semayang duduk atas kerusi, kok mana pun takbir atau ikhram yang pertama, pastikan kita kena berdiri betul dulu. Maka tanpa mana kita bergerak-gerak untuk solat fardu, bila mana kita dah berdiri betul itu, tak ada lagi dah pergerakan kita yang lain. Kita berdiri betul, maksudnya kita dah nak angkat dah takbir, kita dah lafaz dah, kita nak solat maghrib, maka kita nak angkat takbir, kita berdiri betul, maka tiada lagi pergerakan yang lain. Maka bagi yang boleh berdiri dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun bersandar kepada sesuatu seperti tembok. Sebab tu berdiri betul itu adalah rukun. Bila mana kita nak kat takbir, bagi orang yang duduk di atas kerusi, tak boleh nak rokok, tak boleh nak sujud, maka bila mana yang berdiri itu, dia kena berdiri dulu. Maka bila mana dia angkat takbir Allahu Akbar, dia pun dah separuh dah, dia rasa macam penin, macam tak boleh nak berdiri lama, maka dia boleh duduk. Tapi yang pentingnya takbir yang pertama itu bagi solat fardu, maka dia kena berdiri dahulu, barulah dia boleh duduk. Berbeza dengan solat sunat. Solat sunat dia boleh duduk, tidak ada masalah. Maka berdiri betul ni macam mana? Katanya para ulama, meluruskan tulang belakangnya. Itu baru berdiri betul. Ada orang jenis dia berjalan keluar, diri jalan betul tegak, tapi bila mai atas semayang, dia jadi bongkok. Dia nak tengok bawah. Jadi bila mana semayang macam tu, sah tak? Sah, tapi tidak sempurna. Maka semayang sempurna bagaimana? Dia kena berdiri betul. Ni bagi orang yang mampu. Kita tak mau cerita tentang orang yang ada uzur, ataupun memang daripada asal dia memang ada bongkok sedikit. Itu memang Allah dah bagi dah macam tu. Kita jangan kira macam tu. Kita kira yang mana yang sempurna. Maka bila mana orang yang sempurna, buatlah sebaik-baik mungkin untuk solat. Maka berdirilah betul, berdiri tegak. Walaupun kita nak pandang, mata kita nak pandang di bawah, tidak perlu sampai kita membongkok. Jangan sehingga kita membongkok, terlalu pula membongkok sehingga boleh menyerupai seperti rokok. Ini tak boleh. Jadi kalau mana dia kena berdiri betul, nak pandang bawah boleh, cuma tengkok dah saja, ataupun pandangan mata dah saja yang pandang di tempat sujud. Tak perlulah sampai membongkok untuk lihat di bawah tempat sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu ala salawati wassalati wal usta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Maka peliharalah kamu segala solat fardu dan solat usta. Solat usta ni iaitu solat asar. Dan dirikan ia kepada Allah dengan penuh pengharapan. Kita semayang ni beribadah sungguh-sungguh dengan Allah, nak minta pengharapan dengan Allah. Sebab tu bila mana kita angkat takbir itu, maka kita buanglah perkara-perkara keduniaan. Yang ada ni hanya Allah saja di hadapan kita. Sebab tu bila mana kita semayanglah, berusahalah semayang bersungguh-sungguh. Nak mengharapkan pengharapan dengan Allah ni, kita berhadapan dengan Allah, kita kena yakin Allah tu melihat kita. Walaupun kita nampak dah Allah, kita tak nampak Allah, tapi kita kena yakin dan kita kena pastikan yang mana yakin sungguh Allah sedang memerhati kita. Sebab tu bila mana kita yakin Allah pandang kita, Allah perhati kita, maka akan hadirnya Allah dalam hati kita. Maka bila mana kita solat, datanglah kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis daripada Imran bin Husain, lalu beliau berkatanya, aku pernah terkena penyakit bosir. Lalu aku bertanya Nabi SAW tentang cara menunaikan solat. Lalu baginda SAW bersabda, solatlah berdiri, dan jika kamu tidak mampu maka duduk. Jika kamu tidak mampu maka solatlah di atas rusuk, yakni mengiring di sebelah rusuk kanan. Nak cerita dengan daripada hadis Nabi ini tuan-tuan, solatlah kamu walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Kita uzur, solat cara kita uzur.
Sebab tu bila mana kita dah tak larat, kita tak mampu, kita solat duduk atas kerusi, solat. Yang penting kita solat. Maka kalau mana tak boleh, maka mengiringlah di atas rusuk kanan. Maka bila mana kiblat sana dan mengiring rusuk kanan, muka dah mengarah ke arah kiblat, maka solatlah dalam keadaan macam tu. Sebab tu terhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu katanya para ulama, bila mana solat kita ni dah tak mampu dah, baring pun kita kena solat. Tak boleh solat pergerakan, maka solat dengan anak mata. Tak boleh solat dengan anak mata, solat dengan hati. Sebab apa? Solat ni, solat sehinggalah di penghujung nyawa kita. Sebab tu bila mana orang yang dalam keadaan uzur ataupun orang yang dalam keadaan nazak, contoh kalau mana kita jaga orang yang nazak, orang yang sedang sakit, contoh mak ayah kita sakit, kita bela, kita jaga mak ayah kita. Dia tak mampu dah nak bangun, tak mampu dah nak pergi bilik air ambil wuduk, tak mampu dah. Maka kewajipannya jatuh ke atas anak-anak waris yang menjaga mak ayah ketika mana itu. Sampai waktu solat, dia bersihkan tubuh badan mak dia, dia ambil wuduk kat atas mak dia suruh mak dia semayang. Mak dia nak semayang macam mana? Semayang macam mana yang dia mak dia mampu. Tapi kewajipan atas siapa? Atas anak dia. Sebab tu kena ingat, walaupun mak ayah sakit, anak-anak jangan biarkan mak kita tak solat, jangan biarkan ayah kita tak solat. Kita yang sihat ni, sebagai anak lebih-lebih lagi, uruskan mak. Sebab tu bagaimana orang yang dalam keadaan nazak, orang yang dalam keadaan yang sakit tuan-tuan, yang keuzuran duduk atas katil, sebaik-baiknya letak mak kita tu, ayah kita atau siapa-siapa duduk di atas katil baring, kaki tu mengarah ke arah kiblat. Kaki arah kiblat, maka kepala tu dilapikkan bantal biarkan tinggi, boleh nampak ke arah kiblat. Jadi mudah tak mak kita nak solat? Mudah mak kita nak solat. Mudah ayah kita nak solat. Sebab tu tuan-tuan, kewajipan ni kepada anak-anak. Saya pernah jumpa tuan-tuan, mak dia nak semayang, anak-anak tengok televisyen buat tak tahu ya. Ni saya pernah jumpa tuan-tuan. Aku nak semayang tapi anak aku buat tak tahu, dia kata. Dia dengar ada orang azan, anak dia semua, cucu dia semua dia tengok televisyen. Dia duduk seorang-seorang dalam bilik tuan-tuan, dengar orang azan. Nak semayang tak boleh. Maka dia kata apa? Aku semayang jugalah, walaupun tak ada siapa nak ambil wuduk dekat aku. Dia boleh baca Fatihah tapi dia tak larat dah tuan-tuan. Lemah badan dia sebab tak makan dah. Tapi dia punya tuan-tuan, ingatan dia tuan-tuan, dia boleh baca Fatihah dengan sempurna. Ni depan mata saya sendiri tuan-tuan. Allahu Akbar. Anak-anak buat apa? Anak tengok televisyen. Buat tak tahu ya waktu azan. Ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu menjadi kewajipan kita ni tuan-tuan kepada mak ayah kita ataupun kepada orang yang kita jaga. Lalu Imam An-Nasa'i menambahkan lagi, maka jika kamu tidak mampu, maka solatlah dengan berbaring. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan seseorang melainkan apa? Mengikut kemampuannya. Tak mampu dah, baring tuan-tuan. Kita ni mampu lagi berjalan mai, jangan pula lagi tak payah ustaz, esok subuh pakat-pakat baring pula. Semua pakat baring habis tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Maksudnya ni orang dah tak mampu dah tak larat dah, tak boleh nak buat apa dah. Dia cuma boleh baring je, maka dalam baring pun dia boleh solat tuan-tuan. Ni terrahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ijma' ulama secara ijma'nya bersepakatnya tentang perlunya berdiri betul dalam solat fardu. Solat fardu kena berdiri betul. Maka bagi orang yang duduk di atas kerusi, tak boleh rokok, tak boleh sujud, maka kerusi dia tu tuan-tuan mesti berada dalam saf. Kerusi itu kalau ni saf, kerusi duduk di saf, dia berdiri di hadapan kerusi. Jangan dia berdiri atas kerusi, dia berdiri atas saf, kerusi duduk belakang dia, tak boleh. Sebab apa? Nanti orang lain nak duduk belakang, nak sujud tak boleh, duduk bawah kerusi dia pula. Maka kerusi itu duduk dalam saf, dia berdiri di hadapan kerusi. Maka bila mana nak rokok, dia boleh duduk seperti biasa, dia sujud pun dia boleh sujud duduk atas kerusi seperti biasa. Ikutlah kemampuan mana yang kita mampu. Tetapi kalau mana untuk takbir, yang pertama itu mestilah dia dalam keadaan berdiri betul.
baru dia boleh rukuk insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan sambung lagi tuan-tuan, iaitu syarat sah berdiri betul. Iaitu bagaimana kita nak berdiri tegak, sebab solat ini tuan-tuan perkara yang penting yang perlu kita pelajari tuan-tuan. Walaupun kita dah solat berapa puluh-puluh tahun dah, tapi kita kena lagi mempelajari tentang ilmu-ilmu solat ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah bulan depan tuan-tuan kita sambung lagi bagaimana ini dikatakan syarat sah berdiri betul insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kitab yang kedua tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkenaan dengan amalan-amalan orang yang soleh. Amalan-amalan yang boleh kita ambil daripada orang-orang soleh, supaya mana amalan itu tuan-tuan kita dapat diamalkan. Maka tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok satu amalan yang boleh kita ambil pada malam ini, iaitu ada yang beritahu saya dia sakit lutut, ada yang beritahu saya dia sakit pinggang. Maka amalan tuan-tuan mungkin saya pernah bagi, tapi saya nak ulang semula pada malam ini. Amalan untuk orang yang sakit lutut ataupun sakit pinggang. Yang pertama tuan-tuan, sebelum nak buat amalan ni, niat kepada Allah. Niat minta kesembuhan kepada Allah. Sebab tu apa-apa pun yang kita nak buat, kita nak beramal, mesti niat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tak niat kepada Allah Ta'ala tuan-tuan, tak ada bermakna. Maka niatnya, niat minta Allah berikan kesembuhan. Tak ada siapa yang boleh bagi sembuh kecuali Allah. Itu kita kena yakin. Kita buatlah usaha, kita makan ubat macam-macam sekalipun, kita kena yakin kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, ketika mana tuan-tuan kita nak baca doa ni daripada ayat Al-Quran, daripada surah Asy-Syura ayat yang 130. Kita ambil tangan kita, letak di lutut kita ataupun letak di pinggang kita, maka bacalah wa iza batastum jabbarin. Ni lutut, cara nak buat dia tu, ni lutut kita. Letak tangan kita tuan-tuan, baca wa iza batastum jabbarin, wa iza batastum jabbarin, wa iza batastum jabbarin. Ulang sebanyak 3 kali, maka pusing ikut lawan jam. Pusing ikut lawan jam 3 kali tuan-tuan, tepuk di lutut kita. Niat supaya mana Allah berikan kesembuhan. Sebab tu dalam perubatan Islam banyak main tepuk. Tepuk ni kita nak berikan tuan-tuan, kalau benda-benda yang tidak elok di kaki kita ni, benda-benda yang benda yang tak elok lah, kita minta Allah SWT keluarkan daripada tempat yang kita tepuk ni. Betul, baca wa iza batastum jabbarin. Ulang sebanyak 3 kali. Kalau mana lutut kita dua-dua belah, maka pegang dua-dua belah kepala lutut, baca wa iza batastum jabbarin, tepuk tuan-tuan, tepuk 3 kali. Maka niat, ya Allah, keluarkanlah segala penyakit yang ada, sembuhkanlah penyakit lutut aku, ya Allah. Begitu juga di pinggang kita. Kalau di pinggang kita tuan-tuan, hurut dia turun ke bawah. Kita pegang di bahagian pinggang kita ni, pegang bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza batastum jabbarin, wa iza batastum jabbarin, wa iza batastum jabbarin. Tarik nafas tuan-tuan, tepuk di bahagian pinggang, tolak di bahagian bawah. Minta Allah SWT keluarkan penyakit yang ada di bahagian pinggang kita. Ataupun kalau kita tak sampai tempat yang kita nak pegang, contoh kita tak boleh nak tunduk bawah, kita nak pegang kat bahagian buku lali ke, kita sakit bahagian kaki ke, baca di tapak tangan. Baca selawat, bismillah, selawat, baca wa iza batastum jabbarin, ulang 3 kali. Buih dekat tapak tangan. Maka letak di tempat yang kita sakit. Pun boleh juga tuan-tuan. Maka ini di antara amalan yang boleh kita buat.
amalan salah satu yang kita nak ikhtiar, kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mana Allah berikan kesembuhan. Kalau mana kita sakit bau, tepuk di bahagian bau kita, kiri dan kanan. Bacalah wa iza batastum jabarin. Contoh juga tuan-tuan, ada orang yang jenis suka lenguh tangan ataupun darah di saluran tangan dia ni kurang baik, kadang-kadang tak berjalan. Maka tuan-tuan ni di pelepat tangan ni baca doa wa iza batastum tepuk. Orang yang ada masalah jantung tuan-tuan, inilah saluran dah kat tapak tangan dekat pelepat ni. Maka tepuk dua-dua belah. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan kalau pergi jogging lah di mana-mana, kita tengok orang Cina tuan-tuan dia suka tepuk. Tepuk bahu, tepuk tangan. Tu satu amalan yang baik. Dia nak bagi darah ni berjalan. Maka bagaimana orang yang ada masalah sakit jantung ni tuan-tuan, ada beberapa tempat yang boleh dia tepuk. Contoh yang pertama di pelepat tangan tadi ni. Yang keduanya di bawah ketiak. Bawah ketiak ni tuan-tuan ada satu saluran terus ke jantung. Maka tepuklah sekuat-kuatnya di bahagian ketiak tuan-tuan, dia akan rasa ringan badan kita. Sebab darah dah mula berjalan. Sambil tepuk tu bacalah wa iza batastum jabari, supaya mana tuan-tuan Allah berikan tuan-tuan kesembuhan. Allah akan pecahkan apa benda-benda yang tidak baik di dalam tubuh badan kita ni tuan-tuan. Sambil kita exercise baca wa iza batastum, tepuk tangan ni, tepuk di bahagian anggota ni, supaya mana tuan-tuan kita niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kesembuhan ke atas orang yang beramal ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ini saya memberikan amalan ini kepada semua hadirin hadirat yang mendengar secara live ataupun yang sedang berada dalam surau ini. Saya berikan amalan ini untuk diamalkan. Moga-moga dengan amalan ini Allah berikan kesembuhan kepada kita semua, dan sampaikan juga amalan ini kepada semua. Kepada semua sedang begitu insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya ulang sedikit lagi daripada surah Asy-Syura ayat yang 130 insya-Allah. Ambil ayat tu, tuan-tuan jadi amalkan insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sambung tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab yang ketiga pada malam ini kita sambung daripada kitab Nota Ajar Seorang Mukmin. Kita tengok tuan-tuan, sambung lagi pada malam ni. Kita berhenti itu sampai munafik kelompok paling bahaya. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tengok tentang bab munafik ini, iaitu kelompok yang paling bahaya dan akan menyebabkan ia bila mana mati tuan-tuan susah dalam kehidupan dia bila sampai ajal dia tuan-tuan. Lalu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu nya riwayatnya dia dibawakan oleh Qatadah pada perenggan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, adapun orang munafik dan kafir akan ditanyakan kepadanya, apa yang engkau katakan tentang orang yang diutuskan oleh Allah ini? Lalu ia menjawab, tidak tahu. Dahulu aku pernah mengatakan apa yang dikatakan orang. Maka dikatakanlah kepadanya, engkau tidak memahami apapun dan tidak membaca mengikut Al-Quran. Lalu orang itu kemudian dipukul keras dengan palu dari besi. Menjeritlah ia dengan satu cerita yang didengari oleh semua yang berada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Hadis Al-Bukhari, hadis sahih tuan-tuan. Nak ceritanya, bila mana orang munafik ataupun orang kafir ini akan ditanya oleh malaikat beberapa soalan-soalan, dan setiap soalan itu apabila tidak dapat dijawabnya tuan-tuan, maka akan dipukul oleh malaikat menggunakan besi. Kita akan tengok lepas-lepas ni tuan-tuan, bagaimana yang dikatakan besi yang dibawa oleh malaikat. Besi itu tuan-tuan, walaupun dinamanya besi, tetapi kalau mana dikumpulkan seluruh manusia di atas muka bumi ini, tidak termampu untuk mengangkat besi tersebut. Dibawanya besi itu tuan-tuan, diheretnya besi itu, bila mana sampai saat mana nak soal jawab ni tuan-tuan, akan kedengaran nyaringnya besi itu apabila ditarik oleh para malaikat. Tu nak kata
Maka bila mana munafik, orang munafik ataupun orang kafir ini tuan-tuan, maka tidak dapat jawab soalan. Bila mana dia kata dia tidak tahu, maka tuan-tuan dia akan dihumban, dipalu dengan besi, tuan-tuan. Ini terahmati Allah Subhanahu wa taala bagi orang munafik dan orang kafir. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana dipukul kerasnya dengan palu dan besi, maka mereka ni akan menjerit minta tolong, tuan-tuan. Siapa pun tak dengar, semua kecuali makhluk Allah, tuan-tuan, kecuali jin dan manusia tak dengar. Lain semua makhluk semua dengar, binatang dengar, tumbuhan dengar, semua dengar. Sebab tu bila mana kita tengok ayam, tuan-tuan, ayam ni kalau mana pergi tanah kubur, tuan-tuan, dia makan. Ayam tu kita nampak dia dah patuk tanah, tapi dia boleh tahu apa yang sedang berlaku di dalam kubur, tuan-tuan. Tu ayam. Sebab binatang ni kok mana pun dia tahu, tuan-tuan. Tengok dia nak makan kubur ni, pak dia lari tempat lain pula. Lari tempat lain pula. Sebab dia mengetahui apa yang berlaku, tuan-tuan. Manusia tak dapat dengar apa yang berlaku. Ni tuan-tuan, ni katakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan mereka yang meninggal dunia yang berada dalam kelompok orang yang munafik, iaitu akan didatangi malaikat yang berwajah kehitaman dengan memakai pakaian berbulu tebal. Lalu para malaikat akan duduk di sekitar jasad sejauh mata memandang dan datang ke sisinya lalu menyebut, wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu daripada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik, orang kafir, sampai saat mana dia nak mati, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat dengan berwajah gelap, dengan berpakaikan pakaian bulu yang menggerunkan, dengan wajah yang menakutkan. Ni bagi orang kafir munafik ni, tuan-tuan. Sebab tu dia berbeza bagi orang Islam. Orang yang beriman datang juga malaikat, tapi datang malaikat yang berwarna putih, pakai pakaian putih yang bersih berseri, muka yang manis, muka yang kita tidak takut. Tapi mana orang kafir, orang munafik ni, dia mai, tuan-tuan, jauh mata memandang. Maka dia suruh, dia kerah, tuan-tuan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau daripada kemurkaan. Dia datang, dia sebut macam tu, tuan-tuan. Bila sebut macam tu, roh yang ada dalam badan orang yang munafik, roh yang ada dalam badan orang kafir ni, tuan-tuan, akan berlari merata dalam tubuh ni, takut. Tapi kalau mana orang Islam, wahai roh, keluarlah engkau daripada jasad ini, semua tuan-tuan roh kita ni akan dikumpulkan di satu bahagian, kata para ulama, semua akan duduk di bahagian kaki, tuan-tuan. Ini terrahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terpisahlah nyawa daripada jasadnya. Lalu Imam Qurtubi menyebutnya, setelah mana roh diperintahkan untuk keluar daripada jasad, ia akan lari bertepiaran kerana ketakutan tidak mahu keluar di dalam keadaan yang menyakitkan. Ni saya kata ni. Orang kafir, orang munafik, bila malaikat datang dekat dengan dia, suruh keluar. Wahai roh, keluarlah engkau daripada jasad ini, dia akan lari berkeliaran dalam tubuh badan. Dia takut, tuan-tuan. Sebab apa? Takut apa? Takut keadaan yang menyakitkan. Dia tahu. Maka keadaan macam ni, tuan-tuan, dia duduk dalam keadaan yang tidak senang. Roh dia ni lari merata. Lalu nyawa orang yang munafik dan kufur, ini akan dicabut seperti tercabutnya besi pemanggang daripada bulu yang basah. Allahu Akbar. Kena panggang, lepas tu letak dekat tempat yang basah, tuan-tuan, berasak. Besi itu basah, pergi letak, besi itu panas, pergi letak kat tempat yang basah, dia akan bunyi macam hangit, tuan-tuan. Tu andaian yang dikatakan basah, tuan-tuan, dalam keadaan macam tu. Lalu roh yang diletakkan pada besi pemanggang dengan bau bangkai yang paling busuk di atas muka bumi ini. Maka roh ni keluar, tuan-tuan, dalam keadaan macam bangkai busuk. Busuk ni macam apa, tuan-tuan? Busuk ni, busuk manusia, roh manusia ni busuk lebih daripada bangkai binatang.
Maka manusia ni boleh bau tak? Manusia tak boleh bau. Yang bau siapa dia? Makhluk ciptaan Allah yang lain. Depa yang dapat tahu, tuan-tuan, binatang dapat tahu, makhluk-makhluk semua dapat tahu. Busuk yang manusia ya kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat membawa naik roh ke langit, dan apabila bertemunya dengan kelompok malaikat yang terbau busuknya roh itu, malaikat bawa roh ni naik, naik ke langit. Iaitu roh mana? Roh yang busuk tadi ni. Kelompok malaikat bawa roh yang busuk tadi. Lalu diberitahu itulah roh fulan bin fulan. Sampai satu lapis tuan-tuan akan ditanya para malaikat, wahai malaikat, siapa yang hang bawa ni busuk ni? Maka malaikat yang bawa tadi kata, abang ni fulan bin fulan, dengan sebutan yang sangat buruk sebagaimana sebutan ketika di dunia dahulu. Sebut nama dia ni nama yang buruk. Masa mana hidup dia kufur dan munafik di atas muka bumi ni, sampai satu lapis malaikat tanya, wahai malaikat, hang bawa siapa ni? Malaikat busuk ni. Maka malaikat yang bawa dia sebut nama dia. Sebut nama yang buruk masa dia hidup di atas muka bumi ni. Allahu Akbar. Lalu lebih menakutkan apabila pintu langit tidak terbuka. Tak buka dah pintu langit tuan-tuan. Tapi kalau mana orang Islam, orang mukmin akan naik di atas langit, satu pintu akan dibuka oleh para malaikat. Sampai satu peringkat, tanya malaikat, wahai malaikat, siapa dia yang hang bawa ni malaikat? Dia habaq nama kita yang terindah hidup di atas muka bumi. Dia habaq nama dia. Maka kita pun naik lagi satu tingkat, tanya lagi, siapa dia wahai malaikat bawa ni? Berbeza bagi orang yang kafir, orang yang kufur, maka pintu langit tidak akan dibuka. Allahu Akbar. Lebih menakutkan apabila pintu langit tidak terbuka, sebagaimana Rasulullah SAW membaca surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Sesungguhnya orang-orang yang menustakan ayat-ayat perintah, yakni kami dan angkuh, merasa dirinya lebih daripada mematuhinya, tidak sekali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga akan unta masuk ke lubang jarum, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan. Lalu kemudian Allah memerintahkan agar roh itu ditempatkan di sijin. Roh orang kafir, tuan-tuan, orang yang munafik ni, dia akan duduk dalam satu tempat, nama dia apa? Sijin. Sijin ni tempat mana? Tempat yang disimpankan sementara orang yang kafir, orang yang munafik ni tuan-tuan. Iaitu mana? Tempat orang-orang yang paling celaka. Tempat mana orang yang paling celaka, orang yang banyak buat dosa, maka tempat dia adalah di sijin. Dan seterusnya roh itu dicampakkan kembali ke jasad. Sampai tuan-tuan naik langit pertama, pintu langit tak terbuka. Maka dicampakkan semula tuan-tuan, roh tadi masuk balik dalam jasad. Ni tuan-tuan. Lalu bermulalah saat-saat yang paling menakutkan dan menyakitkan yang akan dialami oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah di dalam perjalanannya menuju akhirat. Maka bila mana dicampak semula roh tadi duduk di jasad orang tersebut, maka tuan-tuan, maka ketika mana itu bermulalah sesiaan demi sesiaan sampai esok dibangunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan rahmati Allah, bagi orang yang kafir ataupun munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu bila mana tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita nampak tuan-tuan orang kafir, orang munafik ni mati dalam keadaan elok, nampak tuan-tuan, tersenyum ya tuan-tuan, tapi kita kena ingat mereka sesaan mereka cukup dahsyat tuan-tuan. Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah dibangun esok tuan-tuan, di padang mahsyar esok. Dihimpitkan kubur mereka itu dengan sehimpit-himpitnya, tak akan buka dah. Ni tuan-tuan. Tapi bagi orang Islam, kena dah himpitan kubur, kena. Semua orang kena. Tapi dileraikan tuan-tuan, leraikan semula berdasarkan dengan amalan dan ibadahnya masa hidupnya tuan-tuan. Sebab tu berbeza bagi orang kafir dengan munafik ni.
Kalau dihimpit, sehimpit-himpitnya sampailah esok dibangunkan esok pada pada masyar esok, tuan-tuan. Allahu akbar. Sebab tu terhormati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang perlu kita ketahui, tuan-tuan, bila mana berlakunya kematian bagi seseorang. Lalu orang kafir pula mohon dikembalikan ke dunia. Maka kelompok yang ketiga ini terdiri daripada mereka yang tidak beriman dan kufurnya kepada Allah. Maka disebutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yazribuna wujuhahum alladzina kafarul malaikatu yazribuna wujuhahum wa adbarahum wazuqu azabal hariq. Dan amatlah ngerinya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah engkau melihat, yakni wahai orang yang memandang, ketika mana malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasalah kamu azab siksa neraka yang membakar. Ni ketika mana, tuan-tuan, nak ambil nyawa mereka ni, nak keluarkan nyawa mereka. Sebab mana dalam keadaan ngeri bagi orang kafir, orang yang munafik ini, tuan-tuan, orang yang tidak beriman, orang yang kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nak semput mereka, nak buang, nak keluarkan roh mereka itu, tuan-tuan, dalam keadaan yang cukup menyakitkan. Ini terhormati Allah Subhanahu wa taala. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kamu melihat ketika mana orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, yakni mereka berkata, wahai Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang yang yakin. Daripada surah As-Sajdah, tuan-tuan, kita duk baca pagi Jumaat tu. Maka yang mana meninggal dunia, yang telah berada di alam barzah, pakat-pakat minta nak balik ke atas muka bumi ni. Mereka telah melihatkan apa yang telah berlaku, maka minta dengan Allah nak balik di atas muka bumi ni untuk apa? Nak melakukan amal soleh. Kita, tuan-tuan, masih hidup lagi di atas muka bumi ini, ambil peluang sungguh-sungguh. Orang kata apa? Pulun sungguh-sungguh nak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Cari sungguh-sungguh apa peluang ibadah yang boleh kita buat. Kita yakin dengan ibadah kita, kita nak bawa balik bertemu dengan Allah. Cari, tuan-tuan, amalan apa yang boleh kita buat. Carilah kebaikan apa yang boleh kita buat. Jangan satu pun kita tak buat. Macam hari ni kita duduk dalam majlis ilmu, inilah kebaikan yang boleh kita buat. Yang boleh kita duduk sebentar dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dicantikkan oleh para malaikat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya bila mana orang yang datang majlis ilmu ni. Hebatnya orang yang boleh datang, tuan-tuan, solat berjemaah. Kita nampak tak pahala? Kita tak nampak. Tapi pahala itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat kebaikan takkan sia-sia hidup dia. Buatlah banyak-banyak kebaikan, Allah akan berikan balasan syurga bagi orang yang buat kebaikan banyak, tuan-tuan. Sebab tu kita kena ambil peluang yang ada ini. Hidupnya kita di atas muka bumi ini, carilah amalan yang boleh kita buat. Carilah kebaikan yang boleh kita buat. Carilah ibadah-ibadah yang boleh kita buat, supaya mana itulah bekalan yang kita akan bawa bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana melalui ayat di atasnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat, saat mereka menyaksikan secara langsung azab neraka dengan mata kepala mereka sendiri. Dan pada mana ketika itunya mereka menjadi yakin sepenuhnya bahawa mereka akan ditimpa azab yang ada di hadapan mereka. Betapa malunya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mereka menundukkan kepala. Betapa dalam penyesalan mereka saat mana itu sampai mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Ya, mereka telah menyaksikan apa yang berlaku, tunduk kepada mereka, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita boleh bayang tuan-tuan. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tayangkan kepada kita tuan-tuan benda-benda yang akan diazab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kufur ni tuan-tuan, orang yang munafik ni, dia akan tundukkan muka dia, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa hidup di atas muka bumi ni hebat tak? Hebat sungguh. Dengan jawatannya, dengan hartanya tuan-tuan, hebat sungguh. Tapi nak kata ni tuan-tuan, bila mana matinya tuan-tuan, tak ada lagi lah kehebatan itu, tak ada dah. Dia akan rasa malu dan takutnya dapat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana orang ni tuan-tuan, maka mereka akan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pakat-pakatlah mereka dia mengata tuan-tuan, wahai Rabb kami telah melihat dan kami telah mendengar. Wa sami'na farji'na, maka kembalilah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Nak balik ke atas dunia ni nak buat apa? Amal soleh ya. Minta semua dengan Allah. Yang duk menyaksikan ni minta dengan Allah untuk apa? Aku balik di atas muka ni, aku nak minta ya Allah, aku nak buat amal soleh. Apa dah amal soleh tu? Semayang kita, puasa kita, duduk majlis ilmu, dengar kuliah, buat benda-benda kebaikan, tu semua amal soleh. Kita banyakkan sedekah, tu semua amal soleh. Sebab tu yang balik nak atas muka bumi ni untuk apa? Nak buat amal soleh semata-mata, nak cari bekalan. Mungkin dalam masa dia hidup dulu dia lalai tuan-tuan, dia tak ingat, kuliah pun dia tak main. Dia duduk di rumah tuan-tuan, tak ada langsung nak rasa tuan-tuan nak beribadah pada Allah, nak main solat berjemaah, tak rasa tuan-tuan. Dengar azan sampai masuk dalam rumah dia, tapi dia tak ada terdetik hati dia nak main solat berjemaah. Bila mana matinya tuan-tuan, baru nak minta dengan Allah, ya Allah, balikkanlah aku ya Allah ke atas muka bumi, hidupkan aku semula ya Allah. Untuk apa? Untuk aku mengakukan amal soleh kepadamu ya Allah. Minta merayu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan perkara yang berlaku. Yang berlaku tuan-tuan, minta balik dengan Allah SWT, nak balik hidup di atas muka bumi ini. Lalu Imam Qatadah mengatakan lagi, sikit lagi tuan-tuan. Lalu demi Allah mereka tidak berharap dikembalikan ke dunia untuk menjumpai keluarga dan kaum kerabat. Mereka tak minta dah. Kotlah nak minta tuan-tuan, ya Allah balikkan aku ya Allah, aku balik, aku nak jumpa isteri aku, aku balik nak jumpa anak-anak aku, nak jumpa semua kerabat-kerabat aku. Tak minta dah tuan-tuan. Akan tetapi mereka akan apa? Berharap kembalinya ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan minta yang tu. Dia tak fikir dah, fikir nak balik jumpa keluarga, fikir nak balik jumpa kawan-kawan, dia tak fikir lah. Tapi dia nak minta satu ya, nak minta balik aku nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lihatlah harapan dan keinginan orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah ketika di dunia. Kerana itu berbuatlah ketaatan kepada Allah sewaktu masih hidup di dunia ni. Allah bagi nikmat kita tuan-tuan, hidup di atas muka bumi ni tuan-tuan. Allah bagi peluang bagi kita semua. Marilah kita sama-sama tuan-tuan taat sungguh kepada Allah. Buatlah banyak amal-amal soleh yang boleh kita buat. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang tuan-tuan kita jauh dan kita jangan buat sama sekali tuan-tuan. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang perlu kita ambil berat sungguh. Sebab apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang lagi ke atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asmi' bihim wa absir yauma ya'tuna. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Pergi jumpa Allah tuan-tuan,
duduk dalam keadaan yang nampak jelas. Maka ayat ini memuatkan dua sirah yang bertakjub, bentuknya takjub, yakni kedua-duanya sebagai kinayah untuk mewakili ancaman sesaan yang akan menimpa atas mereka. Lalu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka dengan azab yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Ini menunjukkan bahawanya penyesalan mereka pada saat itu tidak ada gunanya lagi. Masa tu tuan-tuan, pakat-pakat mana nak menyesal tidak guna lagi tuan-tuan. Tak ada guna orang nak menyesal. Nak minta dah balik di atas muka bumi ini, takkan balik dah tuan-tuan. Kalau boleh balik, ramai dah balik dah tuan-tuan. Mai balik masuk surah, penuh surah kita ni tuan-tuan. Tapi yang mana pergi tetap akan pergi dan tidak akan kembali lagi di atas muka bumi ini tuan-tuan. Maka inilah peluang kita duduk di atas muka bumi ini. Ambillah peluangnya tuan-tuan, supaya mana Allah SWT menerimalah segala amal ibadah kita sehinggalah di penghujung nyawa kita tuan-tuan. Banyaklah kita beribadah, perbanyaklah kita berzikir, perbanyaklah kita melakukan amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah terimalah segala amal ibadah kita semasa hidup di atas muka bumi ini tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita akan berhenti di sini dan insya-Allah kita akan sambung lagi, ada sedikit lagi tuan-tuan. Barulah kita akan sambung, iaitu kelompok yang keempat, khabar gembira bagi orang yang beriman tuan-tuan. Wallahu alam. Moga-moga Allah merahmatilah perjumpaan kita pada malam ini. Dan walaupun tuan-tuan dalam keadaan di luar sana hujan agak lebat, tapi alhamdulillah Allah izinkan kehadiran kita pada malam ini insya-Allah. Wallahu alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min syarri ma khalaq, ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu dengan penuh kasih sayang kami kepadamu ya Allah, dengan sepenuhnya ingatan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, hari ini kami hadir dalam majlis ilmu dalam taman syurga-Mu ya Allah. Kami bersyukur kerana kami dipilih dalam ramai-ramai inilah kami dipilih pada malam ini ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana memilih kami untuk hadir dalam rumah-Mu ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, kami tahu ya Allah setiap langkah kami hadir ni ya Allah, langkah yang pertama akan diampunkan dosa kami. Langkah yang kedua ya Allah, diangkat darjat kami ya Allah. Kami yakin ya Allah di atas ganjaran yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah dengan kesempatan yang Kau berikan kepada kami masa hidup ini ya Allah. Inilah peluang kami ambil untuk mohon keampunan dosa-dosa kami. Kami hidup di atas muka bumi ini sudah lama ya Allah. Hari ini kami diberikan peluang untuk beribadah kepadamu. Hari ini kami diberikan peluang untuk berdoa kepadamu ya Allah. Kami mohon sungguh-sungguh kepada Engkau, ampunkanlah dosa-dosa kami. Rahmatilah kehidupan kami di atas muka bumi ini ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami untuk memudahkan urusan kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan hidup kami, dosa isteri kami, ampunkanlah keseluruhannya ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan isteri kami ya Allah. Rahmatilah kehidupan isteri kami ya Allah. Ganjarilah pahala ke atas isteri kami ya Allah. Tenangkanlah hidup isteri kami ya Allah. Pulihkanlah kesihatannya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Adanya daripada kalangan kami ibu dan ayah kami telah meninggal 2 tahun yang lalu ya Allah. Ada daripada kalangan kami ibu dan ayah kami meninggal 10 tahun yang lalu ya Allah. Ada yang lebih lama daripada itu ya Allah. Kami hari ini kami rindu sungguh pada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami mohon kehadrat Kau ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka. Rahmatilah kehidupan mereka di alam barzah sana ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka dengan selapang-lapangnya ya Allah. Keterangilah kubur mereka dengan seterang-terangnya ya Allah. Ya Allah, jadikan liang kubur mereka salah satunya daripada taman syurga-Mu ya Allah. Kami yakin doa kami ini sampai terus kepada mereka ya Allah. Ya Allah, angkatlah darjat ibu dan ayah kami di sisi Engkau ya Allah.
Ya Allah, kami mohon kadratmu ya Allah, berilah peliharaan ke atas ibu dan ayah kami di alam barzah sana ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu di atas anak-anak kami, cucu-cucu kami, seluruh keturunan-keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka ini daripada kalangan orang yang soleh dan salihah. Akhlak mereka seperti mana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjaya dunia dan akhirat ya Allah. Jadikan kalangan mereka ini ya Allah penghafaz Al-Quran. Jadikan mereka ini pecinta Al-Quran. Jadikanlah pada kalangan mereka ini ya Allah alim ulama pada suatu hari nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Ya Allah, kami juga mohon kehadratmu ya Allah. Ada ramai yang hadirnya pada malam ini ya Allah sedang mengenadah tangan memohon sesuatu kepada Engkau ya Allah. Mohon perkenankanlah doa-doa mereka ya Allah. Apa yang terlintas dalam hati mereka ya Allah, mohon Kau perkenankanlah doa-doa mereka ya Allah. Adanya daripada kalangan kami yang uzur ya Allah, yang sedang sakit, mohon ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang maha penyembuh, maka sembuhkanlah seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Keluarkanlah penyakit yang ada dalam tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah, kami nak badan kami sihat untuk kami meneruskan ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, adanya daripada kalangan kami yang hadir ya Allah yang sedang kesempitan rezeki, mohon ya Allah lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Pemudahkanlah urusan rezeki kami, kurniakan kami rezeki yang halal, jauhkan kami daripada rezeki yang haram ya Allah. Adanya daripada kalangan kami yang hadir ya Allah sedang bersedih hati yang ingin mohon sesuatu kepada Engkau ya Allah, kurniakanlah kami berita-berita gembira dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah dan silap yang bersemua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang jahil itu adalah kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.